Buat apa sebenarnya jalan jauh-jauh sampai ke New York untuk tarik pelabur, untuk represent umat Islam, untuk tunjuk presence of Malaysia? Buat apa sebenarnya susah-susah dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni? Kali ini video saya nak bawa semua peminat politik untuk berfikir dan memandang sesuatu yang lebih besar daripada politik Malaysia. This is not about Perikatan Nasional, about Pakatan Harapan, about PHBN, about Kerajaan Perpaduan, Kerajaan di-Pertuan Agong. Senario politik kita lebih besar dari itu. Apa sebenarnya ada dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini adalah satu gathering oleh semua negara yang diiktiraf sebagai gerakan dan kerajaan yang rasmi. Jadi dekat sini ada lebih daripada 191 negara di mana semua negara ini akan diwakili oleh Perdana Menteri atau Presiden masing-masing untuk bertemu antara satu sama lain bersama dengan pemimpin-pemimpin lain. Jadi apa sebenarnya PBB ni? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini adalah satu entiti. Semua negara yang saling mengiktiraf ini akan bekerja dengan lebih baik, bersatu padu, mengelakkan peperangan, bekerjasama dalam sektor ekonomi. Ini fungsi PBB. Apa pula keanggotaan PBB ni? Ini yang paling penting. Dalam PBB kita ada General Assembly. So this representative daripada semua negara lah. Kedua, benda yang paling besar dalam PBB ini adalah Majlis Keselamatan, United Nations Security Council. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Majlis Keselamatan ini akan ada 15 ahli. 5 ahlinya adalah kekal. Siapakah 5 ahli kekal ini? Mereka yang memegang kuasa veto. Jadi apa agenda Majlis Keselamatan PBB ini? UNSC ini? Agendanya sangat ringkas. Untuk keamanan, untuk equality, untuk hak asasi manusia untuk hidup dalam keadaan aman damai tanpa menindas hak mana-mana kerakyatan negara-negara tertentu seperti mana yang dinikmati oleh negara-negara lain. Jadi, kalau tuan-tuan buka saja dekat laman sesawang UNSC ni ataupun buka sahaja general website UN, kita akan nampak berapa kriteria dan apa yang dibincangkan. This is the bigger politik dan Malaysian politik. Kan nampaklah kat sini ada keahlian, ada 5 ahli tetap. 5 ahli tetap yang ada kuasa veto. Dia ada 10 lagi ahli yang tak tetap. 10 ahli ni rotate lah. Negara-negara yang dibincangkan oleh mereka yang tetap ini untuk berada dalam keahlian Majlis Keselamatan. Dalam general debate United Nations General Assembly ini, semua pemimpin negara akan berucap. Jadi di sinilah general debate ini akan memberi ruang kepada pemimpin-pemimpin negara sekitar 15 sampai 20 minit untuk menyuarakan apakah isu-isu yang perlu untuk diberi perhatian oleh semua pemimpin-pemimpin negara lain. Termasuklah mewakili agenda Islam, menentang Islamofobia, tentang Israel dan Palestin, tentang isu pelarian yang berada di Southeast Asia. Macam-macam isu akan dikeluarkan. Yang kita ingat ada diberi perhatian oleh pemimpin dan juga Perdana Menteri kita adalah berkenaan dengan Israel dan Palestin, hak Muslim minoriti. Jadi, perkara-perkara macam ini sebenarnya bukan kali pertama dibincangkan dalam General Assembly. Sebenarnya orang memboikot ucapan Perdana Menteri Israel ni sudah lama. Hampir setiap tahun orang akan keluar dari Dewan dan boikot. Tanda mereka tidak mengiktiraf apa yang diiktiraf oleh Majlis Keselamatan atau apa yang diiktiraf oleh PBB. Kenapa? Sebab, ingat yang awal saya cakap tadi adalah berkenaan dengan kuasa veto. Teguran kepada kuasa veto ini sudah lama juga dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Sama seperti ucapan-ucapan Perdana Menteri lampau yang menegur bahawa kuasa veto ini tidak lagi relevan dalam membuat keputusan. Apa sebenarnya kuasa veto ni? Kuasa veto ni, kalau mereka say no to any resolution yang dibentangkan oleh pihak lain, makanya say no mereka itu akan diterima. Macam mana nak dapat kuasa veto ni selain pada ekonomi dan ketenteraan? Negara ni adalah negara-negara yang kuat. So, your decision in the Security Council is unquestionable. Power betul kuasa veto ni. Jadi setelah sekian lama kita mendengar konflik yang berlaku di Israel dan Palestin ini tidak berkesudahan, dia memberikan kita jawapan bahawa seperti yang ditegur oleh mana-mana pemimpin dunia pun, bahawa tidak relevan lah sebenarnya kuasa veto yang berada dalam Majlis Keselamatan. Sebab akan ada negara-negara yang mempunyai kuasa tetap ini membuat keputusan demi kepentingan mereka, demi kepentingan ekonomi dan negara mereka sendiri. Jadi dalam agenda keutamaan PBB yang tidak tercapai ini, hasrat yang tak berkesudahan ini, akhirnya pemimpin yang datang ke PBB tidak dapat meraihkan agenda yang diperjuangkan berpuluh tahun lamanya. Yang menyebabkan akhirnya kita hanya mampu meraihkan pertemuan-pertemuan dengan pelabur, pertemuan-pertemuan yang membawa kepada kerakyatan ekonomi. Kita akui, memang keperluan untuk negara mempunyai satu imej yang baik dan diwakili oleh sesiapa yang mempunyai kredibiliti untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak negara dan juga kepentingan serantau. Warga bumi ini akan bagi perhatian apa pula yang akan diucapkan oleh pemimpin yang sama pada tahun akan datang. Adakah ucapan pada tahun akan datang ini seia, sekata dan senada dengan apa yang telah diucapkan oleh pemimpin ini pada tahun yang lalu? Mengetahui realiti negara-negara kecil ini tidak ada kuasa untuk menentang segala keputusan yang dibuat oleh ahli tetap
yang mempunyai kuasa veto dalam Majlis Keselamatan, sangat penting untuk negara-negara kecil ini mempunyai kerjasama yang lebih baik pada kesatuan pada peringkat yang lebih rendah. Misalnya pada peringkat ASEAN. Peri pentingnya perkara ini berlaku supaya kita tak nak negara kita ditekan oleh negara-negara yang mempunyai kuasa ekonomi dan kuasa ketenteraan yang lebih besar. Misalnya apabila China dah mula untuk menunjukkan taring, apabila sempadan berbentuk fizikal dah mula diletakkan dan sempadan laut China Selatan negara jiran, akhirnya benda ini memberikan satu tekanan kepada negara seperti Vietnam dan Filipina. Kalau kita pada peringkat persekutuan, pada peringkat kebangsaan, pada peringkat negara tak dapat tunjukkan kesatuan dan hari-hari nak bergaduh dan petikaikan kepimpinan pada peringkat atas tentang hal-hal remeh-temeh yang tidak relevan, macam mana kita nak tunjukkan kesatuan pada peringkat negara serantau? Sebab itu saya ajak kita berfikir pada peringkat yang lebih tinggi. Cukuplah pertelingkahan ini kita adakan pada peringkat pilihan raya saja. Tidak perlu lagi penggulingan kerajaan. Kalau setiap tahun kita tukar Perdana Menteri, tahun depan Perdana Menteri lain pula datang. Mana pula imej Malaysia ketika ini sebagai sebuah negara yang menyeru kepada kesatuan, sebagai sebuah negara yang menyeru kepada keamanan. Dalam peringkat negara sendiri pun belum tentu boleh jaga. Sebab itu tanggungjawab Perdana Menteri itu sangat besar. Dan tanggungjawab kita sebagai rakyat pula sangat besar untuk menjunjung dan menyokong kerajaan kepada agenda-agenda perpaduan. Apatah lagi untuk kita mengurangkan sentimen-sentimen berkenaan dengan agama dan juga moral yang sentiasa menjadi perbalahan. Hakikatnya kita sedar dan ada kalanya kita perlu mengakui bahawa dunia ini tidak adil. Tetapi apa yang boleh kita lakukan? Kita perlukan satu kepimpinan yang berkesan. Kita nak ada pemimpin yang mempunyai daya diplomasi dan juga kerjasama yang baik dengan pemimpin-pemimpin lain. Bukan setakat manfaat berkenaan dengan pentadbiran, kita akan meraihkan kerjasama ekonomi yang lebih baik pada masa akan datang. Peluang dalam pilihan raya ini memang datang 5 tahun sekali. Kita lazimkan kebiasaan ini. Jadi kalau kali ini kita tak dapat pemimpin yang kita nak, tak apalah. Kita tunggu sahaja untuk sesi yang akan datang. Buat waktu ini, kita benarkan kerajaan yang telah dipilih ini buat tugas-tugas pentadbiran. Kita benarkan kerajaan ini untuk menjadi imej, menjadi lambang kepada negara kita Malaysia. Janganlah semua benda pun kita nak pelekehkan. Orang bagi khutbah kita pelekeh, orang dapat pelaburan kita pelekeh, orang Islamkan saudara baru pun kita pelekehkan disebabkan kita ini tidak punya sama haluan. Ingat, politik kita ini lebih besar. Kesejahteraan dan keamanan kita untuk hidup dalam tempoh 2-3 generasi akan datang ini lebih besar. Ia tidak terhenti kepada sebuah jawatan Perdana Menteri. Dunia ini lebih luas. Membaca dan terokalah. Dan kita sama-sama melihat apakah siri-siri keamanan yang gagal untuk dicapai di negara lain. Dan bersyukurlah kita dengan tahap kemakmuran dan juga keamanan yang telah sekian lama kita kecapi. Jangan sampai kita ini sentiasa untuk menjadi batu api. Dan kita nak sangat kehancuran itu berlaku sampai tahap mendoa-doakan perkara-perkara buruk kepada pimpinan yang berbeza dengan pilihan kita. Dunia ini milik Tuhan. Kita ini hamba-hambanya yang berjalan dan meneroka setiap nikmat dan juga tanggungjawab yang perlu untuk kita lunaskan. Berdamailah dengan takdir. Takdir akan berdamai dengan kita untuk masa hadapan.